untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Risalah Tauhid, Risalah Tauhid. Muka surat berapa? 53. 53. Muka surat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, adalah sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala hanya satu jua, yaitu sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala memperbuat segala kejadian atau tiada memperbuat akan dia akan kejadian. Maka lawannya, lawan bagi sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala, wajib Tuhan menjadikan alam atau meninggalkan daripada menjadikan dia alam. Baik. Di antara perkara yang wajib diketahui oleh setiap kita laki-laki dan perempuan yang mukallaf, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sifat yang mesti kita ketahui, yang mesti kita kenal, yang mesti kita faham sungguh-sungguh dan mempercayainya di dalam hati kita, bahawa bagi Allah, pada Allah. Apa maksud harus di sini? Harus di sini dengan makna harus akli. Perkara yang akal kita boleh menerima ada dan boleh juga akal kita menerima tiada. Itu maksud harus di sini. Boleh berlaku dan boleh tidak berlaku. Berlaku pun akal kita boleh menerimanya. Seandainya tidak berlaku pun akal kita boleh menerimanya. Itulah yang dimaksudkan dengan sifat yang harus bagi Allah. Sebelum ni kita dah belajar sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat yang akal kita semata-mata menghukumkan mesti ada pada Allah. Sifat tu tak boleh tidak. Sifat tu tak boleh tidak. Tidak boleh tidak, mesti Allah Ta'ala, mesti Tuhan kita bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut. Itu dipanggil sifat yang wajib. Daripada wujud, qidam, baqa hingga akhir. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu sifat yang mesti ada pada zat Allah. Lawannya sifat yang mustahil bagi Allah. Bila disebut sifat yang mustahil, adalah suatu sifat yang maha suci zat Allah Ta'ala daripada bersifat dengan dia. Makna sifat mustahil ni bukan sifat Allah. Sifat mustahil bukan sifat Allah. Maka barang siapa meletakkan
salah satu daripada sifat-sifat mustahil itu pada Allah, maka merosakkan imannya, merosakkan akidahnya. Dengan sebab itu wajib kita mengenali, wajib kita mengetahui apakah sifat yang wajib bagi Allah, kerana wajib kita i'tiqadkan di dalam hati, dan wajib juga kita mengenal satu persatu sifat yang mustahil bagi Allah, supaya kita boleh menjaga hati kita daripada beriktikad, daripada meletakkan sifat-sifat mustahil itu pada zat Allah. Jadi wajib kita kena kenal sifat yang mustahil bagi Allah, supaya dapat kita hindarkan hati kita daripada meletakkan demikian sifat pada zat Allah. Baik, pagi ini musannif rahimahullah ta'ala nak menerangkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala itu harus bersifat dengan menjadikan sesuatu. Maksud kejadian di situ makhluk ataupun perkara mungkin. Harus bagi Allah menjadikan sesuatu daripada alam ini. Alam ini masih Allah, selain daripada Allah. Harus bagi Allah menjadikan alam. Masuklah segala-galanya. Perkara yang telah ada, perkara yang sedang ada dan yang belum lagi, orang panggil mungkin. Manusia, binatang, tumbuhan, batu, kayu, malaikat, nabi, rasul, syaitan, iblis, nafsu dan sebagainya. Senang, susah, sehat, sakit, untung, rugi, beriman, kufur, taat, maksiat, berkahwin, bercerai, berbini, beranak, semua masuk semua. Masuk semua. Faham baik-baik ni. Jangan main-main. Ni benda yang kita bicarakan ni benda besar ni, bukan benda kecil. Jangan kita jadi orang yang lidahnya lain tapi hatinya lain. Ramai boleh mengaku iman dengan qada dan qadar Allah. Ramai boleh mengucapkan dia beriman, percaya, yakin dengan qada dan qadar Allah. Tindak tanduk dan tingkah lakunya sebaliknya. Kenapa berlaku di kalangan kita? Pada sesuatu ketika hamba-hamba Allah ini tidak boleh menerima takdir, tidak boleh menerima perkara yang ditetapkan oleh Allah ke atas diri. Sedangkan tadi dia dah kata dia beriman dengan qada dan qadar. Maksudnya dia yakin dan percaya apa sahaja yang berlaku, yang terjadi, buruk baik, taat maksiat, iman kufur, seronok tidak, muafakat dengan nafsu ataupun yang datang kepada kita tu benda yang tidak muafakat dengan nafsu, dia tak boleh terima. Contohnya tak boleh terima benda yang menyalahi nafsu dia. Dia nak benda lain tapi dapat benda lain, dia tak boleh terima. Kenapa tak boleh terima? Di antara sebabnya orang yang tak boleh terima takdir ni, bila sampai kepada diri dia benda yang tak sedap, tak seronok, sebab dia percaya yang Tuhan mesti memberi benda yang baik-baik pada diri. Padahal memberi benda yang baik-baik itu bukan wajib bagi Allah. Memberi segala keinginan kita itu bukan wajib bagi Allah, tetapi harus bagi Allah. Harus bagi Allah. Apa maksud harus? Terpulang kepada Allah. Terpulang kepada Allah. Allah nak bagi kita sehat, ikut dia. Dia nak bagi kita sakit, ikut dia. Kewajipan kita sebagai hamba, bila diberi benda yang muafakat dengan nafsu kita berupa nikmat, kesenangan, maka wajiblah kita bersyukur dengan nikmat tersebut.
Dan apabila sampai kepada kita perkara yang tidak diingini oleh hawa nafsu, susah contohnya, sakit contohnya, cacian orang contohnya, makian orang contohnya, fitnah orang contohnya, itu benda-benda yang tidak diingini oleh hawa nafsu, maka wajiblah kita bersabar dan bersangka baik kepada Allah. Barang siapa yang redha dengan qada Allah, dia dikasihi oleh Allah. Barang siapa yang tak boleh terima takdir Allah, tak boleh terima kesusahan dan masalah yang Allah Ta'ala aturkan di dalam hidup dia, maka menjadi dosalah bagi dia. Barang siapa yang tak boleh terima, merumut dengan apa yang Allah bagi, rumutan itu disampaikan kepada orang, diceritakan kepada orang, yang dia tak boleh terima apa yang Allah tetapkan ke atas diri dia, maka menjadi dosa lah bagi dia. Nampak tak? Sebab itulah wajib kita tahu dan yakin sungguh-sungguh Allah tidak wajib memperbuat sesuatu, tetapi harus layak bagi Allah. Dia nak bagi apa pada kita, ikut dia. Siapa Tuhan, siapa makhluk, siapa Tuhan, siapa hamba. Kalau kita betul-betul mengaku kita ni hamba Allah, wajib terima segala-galanya dengan lapang dada, kerana hamba tidak ada hak untuk mempersoal dan mempertikaikan apa yang Tuhan dia beri kepada dia. Ini sifat hamba yang sebenar-benar hamba. Faham tak tu? Sebab Allah tak wajib bagi apa yang kita nak. Kita ni faham Allah Ta'ala mesti tunaikan kehendak kita. Sebab tu bila sampai kepada kita benda yang kita tak nak, maka hati kita dah mula berjahat sangka dengan Allah. Allah ni tak patut buat begini, Allah tak patut tetapkan begini, Allah tak patut takdirkan begini. Jaga-jaga tuan-tuan, dosa besar. Tapi sifat Tuhan kita tak tahu, sifat Tuhan kita tak pandai, kita tak faham, kita tak reti, sehingga kita menyangkakan Tuhan ni mesti bagi benda baik-baik pada diri kita, sehingga yang kita pegang, yang kita faham, Tuhan mesti layan semua kehendak kita. Siapa kita nak mempertikaikan? Cuba kita fikir, renung baik-baik. Siapa kita nak mempertikaikan? Kalau Allah Ta'ala tanya besok kenapa kita tak boleh terima, kita nak jawab apa? Baik, kita tanya diri kita sekarang sebelum disoal di hari kiamat besok. Kita kata kita tak boleh terima benda ni, kita tak boleh terima benda tu. Apa jawapan kita kalau Allah Ta'ala tanya kenapa tak boleh terima? Apa jawapan kita? Ada jawapan ni tak? Ada? Oh, perempuan? Ada jawapan? Ada? Apa jawapan? Kalau Allah Ta'ala tanya kenapa kita tak boleh terima apa yang ditetapkan atas diri kita, kita nak jawab apa?
Tak ada jawapan. Kalau tak ada jawapan, wajib kena terima. Sebab Allah Ta'ala tidak wajib memberi kepada kita sesuatu, sama ada benda baik ataupun sebaliknya, tidak wajib bagi Allah, cuma harus saja. Harus saja. Faham baik-baik? Segala-gala ni masuk segala-gala. Hari ni orang datang fitnah kita, hari ni orang datang ngumpat kita, hari ni orang mengadu domba pasal kita. Itu semua tu berlaku dengan kehendak Allah. Jangan kita kata tak patut Allah buat begini. Allah jadikan itu ada hikmah. Wajib kita sangka baik, sebab Allah terlebih mengetahui daripada kita. Kita ni tahu nak sedap je, tuan-tuan. Kita ni tahu nak sedap je, nak enjoy je, nak happy. Kita tak ingat yang kita nak sangat enjoy itu tadi, seronok tadi, kadang-kadang memberi mudarat pada diri kita. Maka kalau Allah sayang hamba dia, Allah akan jaga hamba dia. Bila Allah sayang hamba dia, Allah akan jaga hamba dia. Contohnya kita salah guna nikmat sihat, lalu Allah balakan kita dengan sakit, supaya dengan sakit tadi terjaga diri kita daripada berterus-terusan membuat dosa dan maksiat. Waktu senang kita melupakan Allah, bila waktu sakit itulah hati kita dekat dengan Allah. Kadang-kadang dalam solat hati kita jauh daripada Allah, dalam puasa hati kita jauh daripada Allah, dalam kuliah hati kita jauh dengan Allah. Tapi bila waktu kita duduk dalam susah, waktu kita duduk dalam sakit, hati kita sangat-sangat dekat kepada Allah. Itulah hikmah di antara. Jangan kita kata tak boleh terima takdir. Nanti Allah tanya, kenapa kau tak boleh terima? Kau lebih pandai daripada aku, kau lebih tahu daripada aku. Macam mana kita nak jawab? Ingat tu, Allah tidak harus melayan kehendak kita. Allah tidak harus mengkabulkan, tidak wajib memperkenankan segala keinginan kita. Allah tidak wajib mengikut kehendak kita, tetapi sebaliknya kita yang wajib mengikut dan akur dengan apa yang Allah kehendak. Itu baru hamba. Ini ngaku hamba, tapi dalam hati macam Tuhan. Lidahnya mengaku hamba, tapi hatinya mengaku macam Tuhan. Mengaku lebih pandai daripada Tuhan, lebih bijak daripada Tuhan, lebih tahu daripada Tuhan. Tapi lidahnya mengaku hamba Allah, tapi hatinya tu macam Tuhan hati dia. Allah tak patut buat begini. Yang patutnya bagaimana? Kalau kita kata Allah tak patut takdirkan begini, yang patutnya bagaimana? Jaga baik-baik. Ini ngaji tauhid bukan ngaji suka-suka, tuan-tuan. Nak suruh serapkan dalam diri kita. Nak suruh serapkan dalam diri kita. Apa gunanya sembahyang, mengaji, puasa, haji, umrah, tapi hati banyak mempertikaikan Tuhan? Allah tahu tak hati kita tu? Tahu. Setiap yang Allah tahu, Allah akan balas. Jaga baik-baik. Dan Allah tidak terlupa. Allah takkan lupa kalau ada sangkaan-sangkaan jahat kita terhadap Allah. Nanti di hari kiamat dia akan bangkitkan balik. Dia akan bangkitkan balik sangkaan-sangkaan jahat kita, dan kita akan dipertanggungjawabkan.
Kenapa? Sebab tu kata ulama kita ni atas dunia ni kena ada perasaan takut dengan Allah. Takut. Kena takut nak mempertikaikan Allah. Jangan berani-berani nak mempersoal dan mempertikaikan Allah. Kata ulama, barang siapa yang dalam dunia dia berasa aman, dia berasa aman, berasa selamat daripada kemurkaan Allah, di hari kiamat dia akan duduk dalam kemurkaan Allah. Kalau kita duduk atas dunia ni berasa selamat daripada kemurkaan Allah, kita berasa kita beres dah, kita berasa kita ahli syurga dah, berasa husnul khatimah dah, berasa amal Allah terima dah, hari kiamat besok dia jadi sebalik. Dia jadi sebalik. Kalau kita sekarang berasa aman, damai, nanti di hari kiamat kita akan duduk dalam ketakutan dan kecelakaan. Tapi mana-mana hamba yang dalam dunia dia rasa takut dengan Allah, gerun dengan Allah, risau dengan Allah, risau Allah tak terima amal, nanti di hari kiamat Allah akan balas dengan sebalik. Allah akan memberi keamanan dalam diri dia. Allah akan memberi keselamatan pada dia. Maka jangan sekali-kali kita berasa sedap duduk atas dunia ini. Mentang-mentang kita semayang, mentang-mentang kita mengaji, mentang-mentang rajin pergi kuliah, mentang-mentang dah menutup aurat, jangan ingat kita dah selamat. Takwa bukan duduk kat situ. Takut kepada Allah tu bukan duduk pada pakaian dan ibadat zahir kita. Kerana orang munafik pun berlakon-lakon dengan ibadat. Orang kafir munafik pun berlakon-lakon dengan ibadat. Dia sembahyang, dia puasa, dia tutup aurat, tapi dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah. Jadi jangan kita nak seronok dengan mengaji, mengajar kita konon-konon kita dah baik. Tak payahlah tuan-tuan. Hati kita masih banyak lagi masalah. Hati kita masih banyak lagi masalah. Masih banyak lagi penyakit yang kita tak jumpa cari dan kita tak dapat nak ubatkan lagi hati kita. Mengaji berpuluh tahun dah, macam-macam tuan guru kita ngadap, macam-macam tuan guru kita ngadap, tapi dalam hati kita masih lagi ada dengki, dendam tak habis-habis. Lidah kita suka mengumpat tak habis-habis. Jadi jangan sedap, jangan berasa sedap. Ni kita kena tahu, ni sifat Allah ni harus pada hak Allah Ta'ala tu. Bukan wajib Allah Ta'ala. Orang yang i'tikad Allah wajib memperbuat sesuatu ni, itu bukan di kalangan orang ahli sunnah, bukan. Kita ahli sunnah wal jamaah i'tikad Allah harus sahaja memperbuat sesuatu. Ikutlah. Dia nak buat macam mana memang padan patut kena layak dengan diri dia sebagai Tuhan. Dia Tuhan, dia pencipta, dia pemilik, dia pemberi. Maka terpulang kepada dia nak bagi lagu mana, dia nak bagi apa, itu terpulang, terserahlah kepada dia. Sebab itu hak dia sebagai Tuhan. Kita ni kena terima ikut mana-mana. Sebab kita bukan Tuhan. Dengar baik-baik. Jangan borak, nanti tak faham. Jangan borak. Iaitu memperbuat segala kejadian atau tiada memperbuat akan dia. Allah nak buat ikut dia, dia tak nak buat pun ikut dia. Dia nak bagi kita senang pun dia adil, dia nak bagi kita susah pun dia adil. Dia nak bagi kita kaya pun dia adil, nak bagi kita miskin pun dia adil, nak bagi kita sihat pun dia adil, nak bagi kita sakit pun dia adil. Tuhan ni dia sentiasa bersifat dengan maha adil.
Tuhan ni dia sentiasa membuat sesuatu kena pada tempatnya. Itu sifat tu, itu sifat Tuhan. Sebaliknya zalim ni sifat kita makhluk. Zalim itu sifat kita makhluk. Adil itu sifat Allah, sifat Allah. Zalim itu sifat kita makhluk. Kita ni selalu buat benda yang tak kena pada tempat. Apa dia? Menyalahi perintah Allah tu lah. Buat dosa maksiat tu tak kena pada tempat. Zalim tu sifat kita. Maka lawannya wajib Tuhan menjadikan alam. Mustahil Allah itu wajib memperbuatkan alam. Mustahil bagi Allah. Lawan bagi wajib tadi tu. Lawan bagi harus. Contohnya nak dikatakan Allah wajib memperbuat alam, akal tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima nak mengatakan Allah itu wajib memperbuat alam. Kerana bila sebut wajib, wajib ni perkara yang mesti sedia kala telah berlaku. Itu wajib. Wajib ni bermaksud sesuatu yang sedia kala berlaku. Sedia kala lagi berlaku dah. Itu wajib. Padahal alam ini baru. Kita ni alam, kita ni alam. Langit, bumi dan segala isi kandungnya ni orang panggil alam. Syurga, neraka masuk dalam kata alam. Manusia alam, binatang alam. Jadi kewujudan kita ni baru semalam. Baru kemarin kita ada. Sebelum ni kita tiada. Kalau Allah wajib menjadikan kita, kalau Allah wajib mesti menjadikan kita, maka sedia kala lagi kita ni dah dijadikan oleh Allah. Siapa kat sini sedia kala lagi dah ada? Terjatuh tangan. Semua baharu. Kita ni baharu. Jadi dakwaan yang mengatakan Allah wajib menjadikan alam itu adalah dakwaan yang tak boleh diterima pada akal kita sekali-kali. Kerana mata kita sendiri dah menyaksikan bahawasanya alam ini baharu dijadikan oleh Allah. Betul tidak? Atau meninggalkan daripada menjadikan dia. Orang nak kata Allah mustahil menjadikan alam pun tak boleh. Kita nak kata Allah mustahil Allah jadikan alam. Allah mustahil menciptakan alam pun akal kita tak boleh nak terima. Sebab apa akal kita tak boleh nak terima? Kerana kewujudan alam ni telah disaksikan oleh mata kepala kita. Kalau Allah mustahil membuat alam, takkan wujud segala sesuatu. Kita ni takkan wujud kalau Tuhan mustahil menjadikan. Kalau nak kata wajib menjadikan pun tak kena, mustahil menjadikan pun tak kena. Yang kenanya apa? Harus menjadikan alam. Jangan tidur. Tadi borak bukan main, rancak lagi. Pompeng. Kita duduk berhati. Kita mula lambat tadi nak bagi Chan habis cakap tu. Biar dia cakap dia lupa apa. Kan dalam kelas biar dia tak bercakap. Cakap juga dalam kelas. Nak ngaji ni kena jaga. Kena jaga. Kalau kita duduk dalam istana raja, dalam dewan, berani tak kita nak cakap? Katakanlah saya ni raja nak. Tuan-tuan ni dijemput dalam majlis raja-raja. Tuan-tuan berani nak bercakap? Majlis ilmu ni lebih besar daripada majlis raja. Sebab tu kita kena jaga. Kena jaga. Jangan kita pandang majlis ilmu ni majlis murahan. Jangan. Di antara sebab Allah tak bagi kita manfaat ilmu kerana dalam hati kita merendahkan majlis ilmu. Jaga baik-baik. Di antara sebab Allah tak bagi kita
taufik untuk mengamalkan benda yang kita dah dengar daripada ilmu manfaat, kerana dalam hati kita tidak memuliakan ilmu. Pada hati kita memandang majlis lain lebih hebat daripada majlis ilmu. Majlis ilmu kita rendah. Pada kita majlis ilmu tak ada kemuliaan. Pada kita majlis ilmu majlis biasa-biasa je. Jaga tu, jaga baik-baik. Kata ulama, itu di antara punca mengaji kita bertahun-tahun tak ada perubahan pada diri kita. Allah tak memberi berkah kerana Allah tahu dalam hati kita merendahkan ilmu. Tapi kalau duduk dalam majlis lain, kita berasa bangga, berasa mulia, berasa besar, berasa bernilai. Jadi hati-hati. Kita mengaji ni semua nak kena ngaji. Semua kita nak kena belajar, semua kita nak kena ambil tahu. Tak peduli tuan-tuan, umur kita berapa duduk dalam majlis ilmu. Bila duduk dalam majlis ilmu, nama kita penuntut ilmu. Apa tujuan kita duduk dalam majlis ilmu? Kita nak apa sebenarnya? Ni banyak berlaku tuan-tuan. Banyak orang yang mengaji tapi tak perasan benda. Tu yang kita nak kena tegur kat tu, kena bagi tahu. Tak nanti sia-sia je. Ada orang nak duduk dalam majlis ilmu tak dapat. Nak duduk dalam majlis ilmu tak dapat. Allah tak bagi peluang kepada dia. Maka kita yang Allah dah pilih, hargai. Jagalah baik-baik. Sebab Nabi kata, mana-mana orang, tanda-tanda orang yang Allah nak bagi kemuliaan, Allah akan pilih dia, letakkan dia dalam majlis ilmu. Maka kena hargai baik-baik. Nabi tak kata barang siapa yang Allah nak terima amal kebaikan dan kebajikannya, maka Allah akan letakkan dia di dalam majlis perhimpunan raja-raja dah. Tak ada. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak terima amal ibadatnya, Allah akan letakkan dia di dalam majlis raja-raja dah. Tapi Nabi kata Allah letakkan dalam majlis ilmu. Jadi betapa besarnya majlis ilmu, betapa mulianya di sisi Allah. Maka kita kena jaga baik-baik. Kena berasa, ya Allah bertuahnya aku, ya Allah kau pilih. Asbab ilmu inilah nanti kita mendapat panduan dan pedoman yang mana sebelum ni kita tak tahu jadi tahu, yang tak faham jadi faham. Sebelum ni kita tak nampak salah silap kita, tapi asbab duduk dalam majlis ilmu nampak pelbagai kesilapan kita, supaya dapat kita baiki secepat mungkin sebelum kita mati. Jadi jangan kita duduk dalam majlis ilmu tapi dalam hati kita tak ada rasa mulia majlis ilmu. Jangan. Saya sampaikan itu, terpulanglah kepada antum semua nak menilai. Sebab kita tak nak sia-sia. Tak nak sia-sia. Kita nama belajar, memang kita nak tahu kesilapan. Niat kita belajar di antaranya supaya Allah tunjukkan kesilapan kita agar dapat kita baiki. Kalau Allah tak tunjukkan kelemahan kesilapan kita, kita akan syok sendiri dengan diri kita yang salah. Baik. Kemudian katanya musannif, dia baru ni dekat mana kita ngajar? Dekat ni berborak tak habis-habis daripada awal kelas. Ni depan ni borak. Dia tengok macam tak ada orang kat depan. Tu bahaya lah tuan-tuan. Bahaya. Bahaya apa? Tak dapat berkat ilmu, bukan apa. Tak ada adab. Tak ada adab. AJK surau masjid tapi tak ada adab dalam majlis ilmu. AJK surau masjid tapi tak ada adab. Macam mana tu? Kita kalau
Kita kalau tegur memang tak datang surau lah jawab. Sembang pasal apa? Pasal bil api. Sembang pasal bil api surau naik. Popa. Kita jeling 2, 3, 4 kali. Dia buat tak gerti, tak faham. Sabar je lah azan je kita berhenti terus. Biasa pukul 9 kita berhenti, ni 8.35 kita berhenti. Kita baca setengah jam. Orang tanya, asal cepat sudah. Tak apa. Kita tak nak macam tu. Tak nak. Jangan. Tak apa, kita tak apa lagi. Takut nanti ada orang-orang soleh, tutup guru, betul-betul guru soleh, alim ulama, kita buat tak beradab macam tu, malu gitu. Saya tak apa, saya bukan guru. Tapi wajiblah saya sampaikan peringatan supaya kalian berhati-hati. Jangan samakan nanti kalau andai kata tutup guru, orang soleh datang sini ke mengajar ke mana, dia mengajar kat depan, kita mengajar kat belakang. Tak nak macam tu. Baik, kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai perintahan di dalam kerajaannya. Kita kena ingat Allah Ta'ala yang mentadbir, yang memerintah segala-galanya. Itu nama keimanan. Pegangan kita dalam hati terhadap Allah bagaimana? Selain daripada kita mengaku yang dia Tuhan, selain daripada itu, bila kita mengaku yang dia Tuhan, wajib kita kena mengaku dia bebas memberi apa sahaja. Itulah Tuhan. Ibaratnya kalau tuan-tuan ni, kita ni pelukis, kita ada macam-macam warna dan kertas lukisan pun kita punya. Maka terpulanglah kepada kita sebagai pelukis, nak warnakan dengan hitam, nak warnakan dengan putih, ikut kehendak kita, sebab kita pelukis. Orang tak boleh nak salahkan kita. Faham tak tu? Kertas lukisan kita punya, warna kita punya. Ikut kita lah nak conteng macam mana pun. Orang tak boleh kata, tak patut kau buat warna hitam, tak patut kau buat warna putih, sepatutnya warna kuning. Orang tak boleh kata. Sebab warna kita punya, kertas lukisan pun kita punya. Ikut kita lah. Dah kita ni siapa punya? Mak bapak kita punya? Allah. Kita kena kesedar kita ni Allah punya. Suami kita, bini kita, anak-anak kita, rezeki kita, sihat kita, perniagaan kita, jawatan kita, kawan-kawan kita, perasaan kita, semua itu milik Allah. Jadi ikut Allah nak bagi lagu mana pun. Dia nak bagi begitu, kena terima. Nak kena bagi begitu, kita kena terima. Tapi kita ni bersilih ganti dua ni lah tuan-tuan. Kadang-kadang dapat benda yang seronok, kadang-kadang sampai kepada kita benda yang tak seronok. Kita yang wajib menyesuaikan diri kita dengan dua keadaan ni. Bila Allah bagi kita benda yang seronok, wajiblah kita bersyukur. Apa maksudnya? Gunakan nikmat-nikmat yang seronok tadi supaya kita dapat dekatkan diri kepada Allah. Gunakan benda tu menolong kita melakukan benda yang disuruh oleh Allah. Namanya bersyukur. Jadi bila kita dapat benda seronok tadi, kita bersyukur dengan makna gunakan kepada tempat yang Allah redha, maka Allah pun redha kepada kita. Allah kasih kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebaliknya pula, contohnya sampai kepada kita benda yang kita tak mau, yang kita selalu kalau doa minta jauh benda-benda ni, tapi dengan kehendak Allah sampai juga benda tu kepada kita. Kita tak nak benda tu, tapi Allah kehendak benda tu berlaku pada diri kita. Macam mana kita nak buat? Kenalah kita bersabar. Jangan marah dengan apa yang Allah aturkan. Kena ingat dia lebih tahu daripada apa yang kita tahu. Dan wajib pada ketika itu kita bersangka baik dengan Allah. Ini pasti ada hikmah ya Allah. Sesungguhnya aku tak tahu.
Kata ulama, kalau kita tak boleh nak sampai maqam redha, taklah kita sabar. Jangan sangka yang bukan-bukan pada Allah. Jangan sebab Allah tidak sekali-kali membuat sesuatu yang tidak patut pada diri kita. Kita merasakan benda tu tak elok, kita merasakan benda tu tak patut kerana kebodohan dan kejahilan kita tentang perkara yang gaib. Sebab itu nafsu dan syaitan mengajak kita supaya bersangka yang jahat-jahat pada Allah bila sampai kepada kita benda yang kita tak mahu. Kita kata benda ni tak bagus, benda ni tak baik sebab kebodohan kita tentang perkara yang gaib. Nampak tak tu? Allah sembunyikan hikmah. Tapi Nabi dah bagi tahu kepada kita. Bila sampai kepada kita bala ni apa? Benda yang tak seronok. Mudah nak faham. Benda yang hati kita tak seronok. Benda yang menyusahkan hati, itu namanya bala, ujian daripada Allah. Hikmah Allah menyampaikan kepada kita bala ni, di antaranya nak mencuci dosa-dosa kita dan nak menaikkan darjat hamba-Nya di sisi Allah. Adakah kita tak seronok Allah mengampunkan dosa kita? Adakah kita tak seronok Allah cuci dosa-dosa kita? Adakah kita tak seronok bila kita sabar Allah redha dan sayang kepada kita? Kita selalu minta Allah redha kepada kita, tetapi kita tak faham apa yang kita minta. Di antara asbab Allah redha kepada hamba, bila Allah bagi dia ujian, sama ada bila Allah bagi dia bala, ujian, masalah, dia sentiasa sabar dan bersangka baik kepada Allah. Hamba yang macam ni lah yang dapat redha Allah. Pernah satu ketika seorang awliya, waliullah, dia beribadat selama 70 tahun tuan-tuan. Tak pernah mungkir walau semalam berqiyamul lail. 70 tahun tak pernah mungkir berqiyamul lail. Maka satu ketika Allah uji dia dengan sakit dan dia tak boleh nak berqiyamul lail malam tu. Dia sabar, dia redha dan dia bersangka baik kepada Allah dengan ujian sakit yang dia terima. Bayangkan tu, istiqamah 70 tahun tak pernah mungkir qiyamul lail. Tiba-tiba satu malam Allah uji dia dengan sakit, dia tak boleh nak bangun berqiyamul lail macam biasa, tapi dia sabar, dia tak mengeluh, tak ada sangka bukan-bukan pada Allah, dia sabar dan dia bersangka baik dengan Allah. Maka datanglah malaikat memberitahu kepada wali tadi, sesungguhnya kedudukan dia tu pada malam tu, dia redha dengan sakit yang semalam tu, dia sabar dan sangka baik kepada Allah semalam tu, pahalanya tuan-tuan lebih besar daripada pahala qiyamul lail dia selama 70 tahun. Nampak tak tu? Sabar dia malam tu dengan sakit dia tu, dia sabar malam tu dan sangka baik, pahalanya melebihi pahala dia berqiyamul lail 70 tahun. Nampak tak besar pahala sabar tadi tu? Tapi kita tak tahu. Kita ingat Allah nak nanya kita. Allah bagi kita susah supaya kita boleh mengambil sabar. Dengan sabar tu Allah menaikkan darjat, menambahkan pahala. Nampak tak tu tadi? Dia 70 tahun berqiyamul lail, pahala dia bersabar satu malam dengan sakitnya menutup segala kebajikan dia qiyamul lail tu. Besar tak besar pahala sabar ni. Tapi kita tak nak. Kita tak nak. Pada kita sabar ni pahit. Memanglah. Pahit tu kan ubat. Tapi kita ni tak nak. Kita ni nak manis je, nak seronok aje. Tu dapat sakit kita. Nampak tak tu? Jadi sabar. Allah bagi kita ujian sebab kita, supaya kita sabar. Ginilah tuan-tuan, benda-benda tak sedap ni macam tadi kan, sakit, rugi dan sebagainya.
Ataupun kita kiaskan kod lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi kita ujian tadi supaya kita sabar. Contoh, Allah jadikan orang miskin. Apa hikmah dia? Supaya orang yang ada harta ada peluang beribadat dengan sedekah. Kalau tak ada orang miskin, ada tak peluang nak sedekah? Nak sedekah kat siapa? Kalau tak ada orang fakir miskin, ada tak peluang nak sedekah? Tak ada. Nampak tak betapa bijaknya Allah Ta'ala menjadikan miskin tadi itu sebagai sebab tuan-tuan yang ada harta ni boleh beribadat dengan namanya sedekah. Begitulah juga Allah menjadikan balak tadi. Allah menjadikan balak benda yang menyusahkan hati supaya kita berpeluang dengan sabar. Tapi kita tak kenal Tuhan. Kita tahu sebut je Tuhan, tapi kita tak tahu bagaimana kalau Tuhan sayang hamba ni, kita tak faham. Allah buat baik kepada kita, kita sangka jahat dengan Allah. Di antara benda ni selalu dalam hati kita, sebab kita pegang Allah mesti bagi benda baik. Sebab tu jadi macam tu. Padahal Allah tak wajib bagi benda baik, harus bukan wajib, bukan mesti, harus. Itu yang kita nak kena pegang selalu, pagi, petang, siang, malam, di mana tempat, di mana waktu, itulah pegangan kita. Ingat, Allah tak wajib bagi benda sedap-sedap pada tu, harus sahaja. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni, bila Allah bagi benda sedap kita kufur, bila dapat bala pula bertambah kufur dengan Allah, tu lagilah na'udzubillah min zalik. Allah bagi benda nikmat, dia tak bersyukur. Allah bagi bala, dia mengumpat Tuhan, dia menyalahkan Tuhan pula. Ini lagi besar dosa. Sepatutnya bila bagi benda seronok, sedap, bersyukur dan gunakan benda tu kepada benda yang Allah suruh. Dan bila datang balak, sabar dan sangka baik. Maka dalam dua keadaan ni tadi, sama ada dia diberi kesenangan ataupun kesusahan, kedua-dua ni menjadi sebab dia dikasihi dan diredai oleh Allah. Mana peluang bila waktu yang dia tidak diredai oleh Allah, bila masa yang dia tidak diredai oleh Allah, waktu dia dapat nikmat dia syukur, bila dia dapat balak dia sabar dan dia bersangka baik dengan Allah, yang mana kedua-dua ni penyebab dia mendapat redha Allah. Maknanya hamba yang macam ni imannya sentiasa diredai oleh Allah, sentiasa dikasihi oleh Allah. Tapi kalau waktu dapat nikmat kufur, dapat balak merungut, bersangka jahat dengan Allah, ni tak ada waktu yang dia tidak ada waktu yang dia diredai oleh Allah, bahkan sentiasa duduk dalam kebencian Allah. Dah dapat nikmat tak bersyukur, Allah benci. Dapat balak pula bersangka jahat dengan Allah, lagi bertambah lagi kebencian Allah. Ingat, kita laki-laki ni, perempuan sama je ujian Allah bagi. Rumah tangga kita, bini kita, anak-anak kita, suami kita, itu semua daripada Allah. Allah datangkan begini dan begitu, begini dan begitu. Kita ni orang beriman. Allah nak uji betul ke kita ni percaya kepada Allah, maka Allah uji. Kalau tak uji, bila kita nak beramal? Kalau tak diuji, bila nak beramal dengan kata sabar tadi? Ngaji tasawuf banyak lah. Sabar. Dah kalau Allah tak bagi ujian, bila nak beramal? Jadi Allah menjadikan kesusahan balak tadi supaya nak membuka peluang kita ni beramal dengan apa yang kita dah belajar. Kita dah belajar bab sedekah. Allah temukan kita dengan orang fakir miskin. Nak tengok beramal ke tidak dengan sedekah tu.
Sebelum ni dah dengar bab sedekah, kelebihan sedekah begini dan begitu, Allah temukan kita dengan fakir miskin. Tengok dia nak bersedekah ke tidak, padahal dia dah tahu kelebihan sedekah. Nak tengok beramal ke tidak. Tu. Ni belajar sabar redha, beriman dengan qada dan qadar Allah, yakin bahawa segala-galanya itu berlaku dengan kehendak Allah. Allah yang aturkan buruk baik daripada Allah. Baik, Allah uji tengok. Bagi benda sedap, bersyukur tak dia? Dah belajar bab syukur. Syukur segala nikmat Allah, wajib kita bersyukur. Kita pun faham, angguk kepala kita. Lepas tu Allah bagi kita nikmat. Nak tengok beramal tak dengan syukur tu? Kata dah tahu dah faham dah, setiap nikmat wajib disyukuri. Bila Allah bagi, nak tengok dia beramal ke dia tak beramal dengan apa yang dia dah tahu. Lidah ni nikmat, betul tak? Syukur dengan lidah macam mana? Nyanyi syukur ya Allah, macam tu. Syukur dengan lidah, nama dia. Apa maksud bersyukur dengan lidah? Tak tahu. Dan macam mana? Macam mana bersyukur dengan lidah? Tanya orang sebelah pula. Apa maksud bersyukur dengan lidah? Menggunakan lidah kita kepada perkara yang diredha oleh Allah. Makna cakap baik jangan cakap benda haram. Jangan jangan mengadu domba, jangan mengompat, jangan jadi batu api. Allah uji nak tengok ni pakat-pakat dan mengaji dah ni, bersyukur. Tengok Allah bagi lidah sihat, lidahnya boleh bercakap. Nak tengok disyukur ke dikufur. Sebab dah belajar bab syukur, maknanya dia dah tahu lidah aku ni Allah amanahkan supaya cakap benda yang baik. Jangan jadikan lidah ni sebagai asbab orang lain dapat dosa, ataupun jangan jadikan lidah kita ni jadi asbab orang putus silaturahim, orang lain bersangka jahat sama. Allah bagi kita lidah, nak tengok syukur tidak. Dah ngaji dah bab syukur. Syukur bukan ucap terima kasih. Terima kasih ya Allah bagi lidah. Aku bersyukurlah kau bagi lidah, macam tu. Dah tengok lidah tu mana guna. Jari nikmat tak? Boleh bergerak ni jari ni, nikmat tak? Macam mana cara nak bersyukur nikmat jari? Kalau nak menulis, tulis apa? Yang baik jangan mengumpat dalam telefon, faham? Allah nak uji tengok dah ngaji tasawuf, bersyukur nak tengok syukur tak nikmat jari. Kadang dia tak ngumpat guna lidah, dia ngumpat guna jari. Kadang dia tak fitnah guna lidah, tapi fitnah guna jari zaman sekarang. Kadang-kadang tak cakap kasar dengan laki dengan lidah, dia cakap kasar dengan laki dengan jari. Dia tulis bukan-bukan pada suami, depan-depan dia tak nak cakap, takut tertelan gigi dia. Depan-depan dia tak cakap, suami dia jauh, siap dia tulis. Sama hukumnya. Sama hukum. Dia kata aku tak ni, aku cakap elok-elok. Tak sama, menulis dengan bercakap hukumnya sama, tuan-tuan. Kalau kita tulis benda baik, beradab, dapatlah pahala. Kalau kita tulis benda dosa, benda jahat, dapatlah dosa. Sama je. Dia jenis sekarang ni jenis macam tu. Baik, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai perintah. Ni kelas akhir lagi. Ada lagi kelas, sempat lagi satu lagi. Sempat lagi tak? Sekali lagi. Sempat? Ada satu lagi? 2 minggu lagi tak? Sempat ke? Sempat lagi? Ada sekali lagi? Oh, subuh terus Oh
Oh, makan je tak ada. Tak ya juga tak ada makan kita tak nak datang cik orang lain. Subuh ada satu lagi subuh macam biasalah. Okey, baik. Subuh macam biasa. Baik, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai perintahan di dalam kerajaannya, maka boleh ia Allah memperbuat apa kehendaknya dengan tiada boleh dilawan. Ingat tu, jangan lawan, jangan sangka jahat dengan Allah. Biarlah kita baca 2-3 baris nak terang sungguh-sungguh. Jangan sesekali sangka jahat. Allah tak patut buat begini, Allah tak adil takdirkan begini, Allah tak patut bagi aku susah, orang lain senang. Jangan. Jahat adab kita dengan Allah. Jahat adab kita dengan Allah tu. Istighfar banyak-banyak kita dengan Allah. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Sangka baik, ya Allah ini pasti ada hikmah, aku je yang tak tahu ya Allah. Macam tu. Maka boleh ia memperbuat apa kehendaknya dengan tiada boleh dilawan atau ditegah. Siapa nak tegah? Kita nak merungut, kita nak mengomel, kita tak setuju, kita marah. Adakah dengan sebab kita merungut-rungut tadi, maki hamun, sangka jahat pada Allah, bukan Allah akan mengubah takdir dia dan ikut kehendak kita? Dia tetap dengan kehendak kerana tiap-tiap sesuatu yang ada di dalam alam ini perbuatan Tuhan. Semua yang ada dalam alam ni, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang gaib, yang nyata, yang tidak, yang dah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku, yang ada pada diri kita, dalam diri kita, luar diri kita ni, semuanya itu perbuatan, yakni ciptaan Allah. Kejadian dan ketukangannya Allah, dan ialah Allah Tuhan yang menjadikan baik dan jahat, manfaat dan mudarat, taat dan ingkar dan lain-lain daripada segala ahwal. Segala perbuatan yang baik, yang tak baik tu hakikatnya semuanya itu berlaku dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah. Kita dah belajar sabar. Allah datangkan kepada kita orang-orang yang ada masalah. Ada orang umpat kita, ada orang berdengki dengan kita, ada orang mengadu domba pasal diri kita, ada orang dedahkan aib kita, ada orang cari aib kita. Bukan benda tu berlaku saja-saja, tuan-tuan. Allah kehendak dah. Allah nak tengok kita ni tadi ni. Kita ni yang dah belajar, yang dah dengar, yang dah faham tadi tu. Segala-gala datang daripada Allah. Bukan sakit je. Orang yang menyakitkan hati kita pun datang daripada Allah. Nak tengok macam mana kita terima benda tu. Macam mana kita terima benda tu. Adakah kejahatan tadi kita balas dengan kejahatan balik, ataupun bagaimana? Allah Ta'ala nak tengok kita beramal ke tak beramal, dengan apa. Nak tengok ada perubahan tak yang datang tadi dengan kita. Kalau yang datang tadi berdengki, adakah kita balas dengan dengki juga, ataupun bagaimana? Adakah kita balas dengan pemaaf, ataupun macam mana? Nak uji lah kita. Bukan saja-saja orang datang buat sakit hati kita, orang mulut jahat cakap dengan kita. Ingat saja-saja ke benda tu? Bukan Tuhan kehendak ke benda tu? Allah lah punya kehendak no. Nak tengok kita, nak bagi kita pahala sabar, nak bagi kita pahala pemaaf, nak bagi kita pahala doa yang baik-baik untuk orang lain. Kita ni bila sebut ibadat, yang kita ingat semayang, ibadat puasa, ibadat tadarus, tarawih. Pada kita sabar bukan ibadat, redha bukan ibadat, sangka baik bukan ibadat, doakan yang baik-baik untuk orang lain bukan ibadat. Kita ni ibadat pilih-pilih. Kita ni ibadat pilih-pilih. Mana ibadat yang selera dengan nafsu kita buat. Ibadat yang tak selera dengan nafsu, walaupun benda tu Allah wajibkan bersangka baik tu, tapi oleh kerana tak selera dengan nafsu kita, maka kita tak nak ambil yang nama sangka baik tadi. Kita hiduplah dengan dendam dan bersangka jahat tadi.
Walaupun kita tahu sangka baik tu wajib, tapi oleh kerana tak selera dia nafsu kita tinggalkan. Kita ni tahap kita ni tuan-tuan, ibadat campur-campur lagi. Sebab tu ulama pesan janganlah berasa sedap duduk dah kita ni, berasa ahli syurga dah, berasa husnul khatimah dah, berasa amalan kita Allah terima dah. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Amalan kita masih bercampur-campur. Time puasa, time qiyamul lail, tadarus, tarawih, berdengki, dedah aurat, dengki, dendam, sangka jahat kita buat. Apa jadi ibadat kita yang macam rojak ni? Ibaratnya makanan bersih campur dengan tahi, makanan suci campur dengan tahi. Tak ada faedah tuan-tuan. Jangan kita ingat sembahyang, puasa, mengaji kita ni akan mengkambus dosa-dosa kita. Kita kena ingat sebaliknya, dosa-dosa kita itulah yang akan mengkambus amal ibadat yang kita buat. Jangan nak kata, oh aku ni qiyamul lail, nanti Allah padamkanlah dosa hasad, dengki, dendam. Dah terbalik tuan-tuan. Dendam kita itulah, dengki kita itulah yang akan menghapuskan pahala sembahyang, puasa, qiyamul lail, haji, umrah dan sebagainya. Jadi tak payah kita nak bersedap duduk, pandang orang lain atas bawah dah. Mentang-mentang kita mengaji, rajin ke surau, kaki masjid, kita dah mula pandang orang lepak-lepak tepi jalan. Ingat tu, semuanya itu maka kesemuanya itu harus pada hak Tuhan. Tiada boleh dikatakan perbuatan itu tiada baik. Nampak tak? Kita nak kata tak baik, Allah buat macam ni pada aku, jangan. Jangan. Kita kata tak baik tadi tu sebab kebodohan kita. Tuan-tuan nak balik ni sekarang, tuan-tuan punya kereta rotek mati, lesen tak bawa, lah sana datang, dia tu tayang aku pancit. Lah pancit lah. Dia kata bagus lah. Kenapa pula bagus? Cik baik tayang aku pancit. Tu JPJ pasang kemah kat sebelah. Selepas lekoh tu pasang kemah, dia kutip habis. Kalau tak pancit tadi kau lalu situ, apa nasib kau? Pada tu baru kata, ya Allah, alhamdulillah. Kita lambat. Kita ni nak tengok hikmah depan mata kita sebiji-sebiji. Faedah dia tu, bala tu di sebalik tu, nak tengok Allah tunjuk sebiji, baru kita kata alhamdulillah. Kalau tak jumpa kawan kita tadi tu, memang menyumpah sampai petang lah jawab. Ini kenapa lah macam ni, tiba-tiba lah tayangnya begini, kenapa lah, tu siap. Tapi bila ada Allah jadikan asbab, ada orang datang bagi tahu kita, mujur tayang kau pancit. Kalau kau jalan terus tadi, memang kena sitang kau ni. Dengan kau sekali ni kena sitang, bukan kenderaan je dengan kau sekali. Kita kata, ya ke? Selamat aku, alhamdulillah, ya Allah kau pancitkan tayang aku. Tapi dah mula dengan sumpah dulu. Dah sampai berbuih mulut menyumpah dulu, baru kata alhamdulillah. Jangan, wajib sangka baik sentiasa dengan Allah. Sebab hikmah ni ada kala Allah tunjuk, ada kala Allah sembunyikan hikmah. Hati-hati, jangan berani-berani sangka jahat dengan Allah. Jangan. Maka kesemuanya itu harus pada hak Tuhan, tiada boleh dikatakan perbuatan itu
ada baik. Jangan kata tak baik, jangan kata tak elok, jangan kata tak adil, jangan kata Allah berat sebelah. Jangan. Kerana Tuhan tiada sekali-kali mengambil manfaat dengan sesuatu dan tiada memberi mudarat akan dia Allah oleh sesuatu. Sebenarnya perbuatannya Allah Ta'ala berlaku kerana menurut hikmah maslahat keadilan sebagaimana firman Tuhan, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Zalim pada hamba. Zalim ni apa maksud? Salah meletakkan sesuatu tak kena pada tempatnya, ataupun meletakkan sesuatu tak patut pada tempatnya, itu zalim. Jadi mana-mana orang yang mengatakan Allah tak patut buat begini dan begitu, orang yang telah memfitnah Allah Ta'ala dengan zalim. Jaga baik-baik, boleh rosak akidah. Hati-hati. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberi kita taufik beramal dengan ilmu. Selalu ingat, jangan leka, jangan lupa, jangan lalai. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini, sekalian dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa anak bini kita, suami, anak bini, anak beranak, ipar duai, sepupu sepapat, ibu bapa mertua, ibu bapa kita sendiri yang masih hidup, yang dah tak ada, kawan-kawan kita, kenalan kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat sekalian, yang mudah-mudahan mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala, keampunan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua belajar. Mudah-mudahan Allah sentiasa jadikan kita istiqamah ngaji, sabar dengan teguran-teguran dan nasihat-nasihat agama untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, diberi umur yang berkah, diluaskan rezeki yang halal lagi berkah, diberi taufik untuk beramal dengan ilmu, diberi kesihatan, keafiatan untuk ibadah. Mudah-mudahan Allah lahirkan daripada kita keturunan yang soleh, solehah, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kufri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sama-sama. Jom nanti sarapan ada sarapan. Alhamdulillah. Ada ya? InsyaAllah. Minum kita tak boleh tolak. Minum jangan ditolak. Sarapan jangan ditolak. Sama-sama pakcik. Doakan saya pakcik. Jumpa lagi insya-Allah. Bismillah. Ya Karim. Doa saja. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Masih jazakallah khair. Jumpa kalau lagi. Ada kita maklum. Kalau ada maklum insya-Allah. Boleh, tak ada masalah. Sama-sama. Jumpa.
Jumpa lagi insya-Allah. Saya ingatlah dah. Saya tak ingat, saya berasa macam maghrib sebab ramai. Biasa ramai ni kuliah maghrib. Pun tak ramai juga, tapi sini alhamdulillah. Masjid apa maghrib ke isyak ke ramai, alhamdulillah. Subuh pun ramai, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khair. Allah Allah Allah. Kenapa ni kaki ni? Mana pak cik tu? Oh. Nanti sampaikan salam. Tak perasan, biasa dia ada situ. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Oh, subuh kuliah ada Ada. Makan dia tak ada Makan tak ada. Apa kata awal tak ada. Oh, tak ada. Apa tu Azlan ke salam? Azlan ke salam. Waalaikumsalam. Oh, dia ada minum tak? Kalau tak minum, duduk di sana tapi dia oh. Di rumah. Sana. Ada. Diam Encik. Bila. Dia. Subhanallah. Mai-mailah. Mai bang. Ni apa ni? Insya-Allah. Jemput sahabat. Nanti kuliah satu lagi dah puasa ke? Dah puasa? Kita masuk ni 11. Oh, lepas ni tak boleh makan dah. Lepas ni tak boleh makan. Lepas ni kuliah tak boleh makan. Masya-Allah. Oh, menu macam-macam lah. Kalau nak tulis penuh. Macam-macam menu, tak boleh cakap. Rahsia-rahsia. InsyaAllah jumpa lagi nanti pukul 9.30 ada kelas 9.30 ada kelas. InsyaAllah. Hazi nanti boleh tengok siaran ulangan. Yang terlepas boleh tengok siaran ulangan. InsyaAllah. Dalam grup kita ada post video. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 9.30. Sembilan setengah.